السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan serta inayah dan keizinan daripada Allah, dapatlah kita semua pada saat dan ketika ini, pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang untuk sama-sama kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan di setiap masa yang berlalu dalam kehidupan kita ini akan memberi hasil yang baik untuk akhirat kita masing-masing. Alhamdulillah, sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedar tidak sedar kita ini telah menjalani kehidupan kita bersama dalam bulan Ramadan ini telah masuk ke fasa yang terakhir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada diri saya dan tuan-tuan, puan-puan semua. Kenapa? Kerana kita telah berjaya menghabiskan, menjalani kehidupan kita bulan Ramadan ini pada tahun ini selama 19 hari dah tuan-tuan. Hari ini hari yang ke-20 insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghabiskan bulan Ramadan ini dalam keadaan yang terbaik. Terbaik dari segi rohani dan jasmani kita. Terbaik kita dari segi amalan-amalan kita, ada amalan sama ada amalan zahir ataupun amalan-amalan yang batin. Mudah-mudahan segala amal yang telah kita laksanakan di hari-hari Ramadan yang lalu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik dan akan dinilai oleh Allah dengan nilaian yang baik insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada siri tazkirah Ramadan. Pada kali ini siri yang ketiga. Insya-Allah siri yang ketiga. Yang mana siri yang ketiga ini, sebagaimana kita maklumi, tuan-tuan, kita semua ini telah berada dalam fasal yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini, iaitu fasal itqum minan nar insya-Allah. Bagaimana fasal yang pertamanya maghfirah, yang keduanya rahmat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa sekalian hamba-hambanya insya-Allah. Dan kemudian masuk ke fasa rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan fasa yang ketiga, itqum minan nar, dijauhkan daripada api neraka Allah. Jadi susunan-susunan dalam hadis ini menggambarkan kepada kita untuk kita menuju pengampunan dan juga untuk kita menuju dijauhkan
kita ini daripada api neraka Allah, iaitu pertama, dosa-dosa kita mesti diampunkan oleh Allah. Kita kena mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kena dapat kasih sayang, rahmat daripada Allah. Kemudian insya-Allah, biiznillah, apabila dua perkara ini telah berlaku, telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, insya-Allah kita secara automatiknya kita akan dihindarkan, dijauhkan daripada api neraka Allah, dan insya-Allah wa biiznillah syurga akan menanti kita semua, insya-Allah. Baik. Dalam perkongsian pada siri yang ketiga kali ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya nak membicarakan sedikit dalam ruang tazkirah ni, iaitu fasal yang ketiga ni. Kalau kita tengok, tuan-tuan, kita tengok Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kita banyak begitu kelebihan-kelebihannya. Sama ada dari segi harinya. Bulan itu dimuliakan dah oleh Allah. Bulan Ramadan tu mulia dah. Dalam kemuliaan ada kemuliaan lagi. Allahu Akbar. Hebat, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena rasa bertuah, beruntung Allah Ta'ala masih lagi pilih kita, bagi lagi peluang untuk kita hidup dalam bulan Ramadan ini. Baik. Bagaimana dalam bulan Ramadan ini juga ada peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Seperti penurunan Al-Quran, nuzulul Quran yang berlaku. Ittifaq ulama yang ada mengatakan berlaku pada 17 Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ini juga berlaku satu peristiwa besar di dalam sejarah Islam itu sendiri, iaitu peperangan Badar Kubra. Peperangan Badar Kubra. Baik. Namun mudah-mudahan apa yang berlaku ini akan memberi manfaat kepada kita dan memberi peringatan, sentiasa diperingatkan oleh Allah dalam diri kita, dalam kita melayari bahtera kehidupan ini. Dan dalam bulan Ramadan ini juga, tuan-tuan, ada satu, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan satu malam, iaitu malam Al-Qadar. Dikatakan Lailatul Qadar. Baik. Jadi oleh kerana itu, maka fasal yang terakhir, yang ketiga ini, tuan-tuan, iaitu fasalnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan di penghujung bulan Ramadan ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kepada kita dengan satu malam. Yang ini diiktifak oleh ulama yang mengatakan bahawa perbincangan berlaku, perselisihan pendapat ulama dalam menentukan Al-Qadar. Nanti kita cerita ke depan pasal apa ni. Baik. Insya-Allah. Jadi dalam 10 hari yang terakhir ini, tuan-tuan, 10 hari yang terakhir ini, hari ini kita 20 hari bulan, malamnya adalah malam yang kedua 21, tuan-tuan. Baik. Jadi pertamanya kita kena menggiatkan amal ibadah kita di 10 malam yang terakhir. Kalau umpama kita kena pecut kena pecut. Kalau kita lari buat larian ke apa lah, kita buat satu perlumbaan. Masa berlari sukan berlari tu kita ada yang setengah orang dia strategi tuan-tuan. Dia masa mula-mula tu dia tak pecut lagi. Dia lari juga. Tapi last sekali nak sampai dekat waktu penamat, nak sampai dekat ke garisan penamat, dia bukan main pecut tuan-tuan. Sehingga dia hak pecut awal pun boleh ketinggalan. Kalau tak kena cara, orang yang pecut awal tu boleh tertinggal. Boleh tertinggal, tuan-tuan. Jadi dalam bulan Ramadan ini, hari pertama, hari tu fasa pertama, fasa kedua kita dah lalui dah. Dah berlari dah, dah buat dah. Cuma masuk fasa yang ketiga ni kena pecut. Umpama ke tu. Kena pertingkatkan, kena pergiatkan. Kena pergiatkan lagi amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana apa?
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada menceritakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Maksud daripada hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dispesifikkan dalam bulan Ramadan ini, khusus pada bulan Ramadan ini. Nabi masuk di dalam bulan 10 malam yang terakhir ini, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bangun menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Dengan ibadah lebih daripada biasa. Ni di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 hari yang terakhir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan melakukan amal ibadah di sepanjang menghidupkan malam-malam di 10 malam yang terakhir ini dengan ibadah yang lebih daripada kebiasaan tuan. Mana kata bulan-bulan lain buat tapi masuk 10 tu yang kata istilah kita dah kena pecuk tu. Kena pecuk. Dan Nabi SAW membangunkan ahli-ahli keluarganya untuk sama-sama mengerjakan ibadah seperti baginda. Baginda SAW bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah ini dan mengikat kainnya, yakni kiasan kepada kesungguhan untuk beribadah ataupun kiasan kepada meninggalkan isteri untuk menumpukan kepada ibadah. Jadi nak cerita daripada istifadah pengajaran yang boleh kita ambil untuk semangat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk melakukan amal-amal ibadah. Jadi inilah di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini buat amal ibadah dari 10 malam yang terakhir ini berbeza daripada sebelum-sebelum malam-malam sebelum yang lain. Ini di antara hadis yang diceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu di antara. Ini boleh kita ambil sebagai pegangan kita, dalil kita yang membuktikan bahawa malam Al-Qadar ini banyaknya mengatakan, jumhurnya mengatakan banyaknya berlaku di 10 malam yang terakhir. Baik. Dalam hadis yang lain juga ada diriwayatkan juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Maksudnya apa tuan-tuan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggiatkan ibadahnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan melebihi ibadahnya pada malam-malam yang lain. Itu hikmahnya tuan-tuan, dapat dengan tazkirah ni kurang-kurang 2-3 hadis masuk juga dalam telinga kita. Ia akan menjadi hujah, menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita hidup ini. Telinga-telinga kita pernah mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Mudah-mudahan ia menjadi satu kita pertolongan untuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar nanti tuan-tuan. Dengan kita duk seronok suka atas dunia, duk dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk cuba nak melakukan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kita banyakkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi asbab Nabi kenal kita tuan-tuan di pada mahsyar nanti. Baik. Itu di antaranya. Jadi kita ni tuan-tuan dah masuk di 10 malam terakhir. Ada peluang lagi tak? Insya-Allah, doalah dengan Allah, masih ada peluang untuk kita rebut di 10 malam yang terakhir insya-Allah. Baik. Jadi sebagaimana kita nyatakan bahawa dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala ada menyediakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada satu malam yang dipanggil malam Al-Qadar. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qadr? Al-Qadr ini. Ada kalau bahasa Arab dia panggil Al-Qadr. Kita orang Melayu kata apa ni Al-Qadar. Al-Qadar. Al-Qadr ini makna dia kemuliaan. Kemuliaan. Nak ceritanya betapa mulianya malam tersebut tuan-tuan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam satu surah. Dalam satu surah yang diberi nama surah Al-Qadr. Nak ceritanya, nak bagi tahunya betapa mulianya malam tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr. Yakni surah yang ke-97. Kita dalam Quran ada 114 surah. 114 surah. Jadi kalau tuan-tuan terima Al-Quran lebih daripada 114 surah, maknanya tak betul, tak kena tu. Maknanya kita ittifaq, semua ulama ittifaq, semua mengiktiraf Al-Quran ini mengandungi 30 juzuk, ada 114 surah. Sebab takut ada lah ni duduk kedengaran, ada yang sampai Quran ini Allahu Akbar, dicuba untuk menokok tambah dan murang. Tapi Al-Quran ini dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mana tuan-tuan? Sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang cintakan Al-Quran, dan Al-Quran ini akan membantu kita di dalam kubur kita dan juga di alam akhirat untuk kita insya-Allah. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam satu surah dan dinamakan Al-Qadr. Al-Qadr ini maknanya kemuliaan. Baik. Kalau kita dalam Al-Qadr ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan secara khususnya. Di antaranya apa? Mari kita sama-sama baca, ambil manfaat daripada surah Al-Qadr. Iaitulah dalam witir kita, kalau sebelum sampai ada yang setengah pengamalan selepas daripada 15 malam yang ke-15, ada yang baca doa kunut tu sunat, dan juga ada yang baca di dalam witir dia dia kemah rakaat pertama dibaca dengan surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian yang kedua dibaca surah dengan surah Al-Qadr ini. Macam-macam keadaan. Ada yang buat dalam tarawih tak apa, tapi baca tak apa. Kita dengan kita memperbanyakkan membaca Al-Qadr ini, mudah-mudahan kita bukan sahaja kita membaca dan kita memahami apakah kehendak yang diceritakan dalam surah Al-Qadr ini. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Qadr ini insya-Allah siapa-siapa yang pemburu malam Al-Qadr ini, insya-Allah Allah Taala akan temukan. Bahkan ada ulama kata apa? Ada ulama kata semua kita ni dapat malam kelebihan malam Al-Qadr. Kita dapat. Cuma keadaan kita dapat itu berbeza-beza. Ada orang dapat malam Al-Qadr dengan dia duk semangat buat amal ibadah, baca Quran, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat amal ibadah kuat sungguh. Ada yang dapat dengan keadaan duk tengok TV, duk tengok drama. Dapatlah Al-Qadr. Itu. Jadi pilihan itu ada pada kita. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih yang terbaik kah? Ataupun pilih yang ala kadar? Ataupun nak pilih yang sekadar? Sekadar. Kita ni tuan-tuan, buat amal ibadah ni jangan sekadar. Buat amal ibadah ni kena betul-betul. Makan sekadar tak apa. Sekadar makan. Tapi yang kita ni makan tu pulun sungguh-sungguh. Ibadah kita tak berapa nak pulun sungguh. Jadi kita cek tepuk dada, tanya iman kita masing-masing.
sejauh manakah kita ni. Sejauh manakah amal ibadah kita, sejauh mana penghayatan kita kepada amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita, kita sama-sama pakat-pakat ambil jana, pakat-pakat fikirkan bersama bagaimana untuk kita melakukan amal ibadah yang terbaik. Baik, kita baca Quran sikit dalam surah Al-Qadr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Hebatnya Al-Quran tuan-tuan. Hebat Al-Quran sehingga tak ada seorang pun yang boleh menandingi dari segi gaya bahasa, susunan dalam susunan gaya bahasa dalam Al-Quran ini hebat. Begitu hebat. Baik. Itu satu surah yang menceritakan secara khususnya bagaimana kita berlakunya Al-Qadar ini. Baik, mari sama-sama kita tengok sikit pentafsiran. Mudah-mudahan dengan kita memahami, kita baca tu satu hal dah. Baca tu bagi betul. Bagi betul. Nanti orang baca, ada yang jenis baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ra tu, ra hujung tu, tak bunyi. Dia kata qadr. Itu kena mengaji kena mengaji. Nak sebut baca tu kena pergi jumpa guru lah. Kena menghadap guru. Baik. Jadi ayat yang pertama ini maksudnya apa? Sesungguhnya kami, yakni Allah. Kami di sini kena ingat maknanya walaupun guna kalau saya nak ingatkan para pendengar, sebagai maklumat, saya pernah ada seorang ulama ustaz menyampaikan kepada saya pada perkongsian dia tu menarik. Dia pernah ditanya oleh seorang anak muda, dia kata. Pernah ditanya oleh seorang anak muda, dia kata, kebanyakan yang jenis anak muda ni pada hari ni dia nak mencari tu pergi dah. Tiba-tiba dia nak cari, kita kata apa, nak mengaji, tapi malah pergi menghadap guru, hanya nak baca daripada buku-buku, nak faham dengan kefahaman kita semata-mata tanpa menghadap guru. Ni cukup-cukup bahaya. Dia baca tafsir. Baca tafsir dalam bahasa Melayu. Dia kata dalam Al-Quran ni banyak digunakan kami jadikan langit, kami buat tu kami. Ini menunjukkan bahawa dia kata kami ni, Allah ni banyak. Allah Akbar. Sampai tahap tu. Itu sebab Islam ni kena ada guru, kena ada pembimbing. Pembimbing yang kita kata yang betul-betul siqah dari segi ilmu dia, yang bertalaqi dengan ilmu dia. Jangan kita nak cari guru tak tahu mana Allah, tak tahu talaqi kita mana. Kita tanya dia pasal apa ni gini, dia kata guru ni dapat ilmu ilmu laduni lah apa. Memang ada ilmu laduni tuan-tuan, tapi perbahasannya banyak. Bahasanya banyak, tuan-tuan. Baik. Jadi apa-apa pun yang saya nak tekankan sini, apa yang nak dikongsikan apa ni? Dia kata penggunaan, dia baca kami macam ni, contoh. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Dari segi bahasa Melayu, dia kata kami ni ramai. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni banyak. Allah Ta'ala ni satu. Masya Allah. Penat. Tu. Pemikiran dia tu sampai pemahaman dia sampai tahap tu. Pasal apa ni? Pasal jenis baca saja, pergi menghadap guru, pergi dengar kuliah tu sebab kena, walaupun kita duk live ke apa nanti ni musim PKPB ni tak apalah live kan. Lepas pada ni tanam azam ya Allah ya Allah ya Tuhanku, aku ni kena pergi kuliah-kuliah dekat masjid, hadir kuliah berguru dengan guru yang mursyid yang kita tahu sanad ilmu dia tu. Sanad ilmu.
Ni kita tanya siapa guru lah. Tak tahu nama guru tak. Dia kata dapat ni, faham ni. Ni bahaya tuan-tuan. Bahaya pada hari ni. Tu saya nak ingatkan untuk diri saya juga. Saya tak pun bimbang juga. Dan untuk tuan-tuan nak ngaji ilmu, kita jangan semata-mata kita hanya baca buku tanpa kita rujuk kepada orang yang berkemahiran, berkepakaran dalam bidang-bidang tertentu dalam nak memahami Islam ini sendiri. Baik. Jadi sebenarnya kami maka dijawab oleh Ustaz tu dijawab dengan secara ringkasnya, kami di sini dia kata penggunaan kami ni berbeza dengan kita mengaji dalam tata bahasa Melayu. Tata bahasa Melayu kita sebut kami, menunjukkan ramai. Kalau seorang saya, tapi ada juga setengah-setengah negeri dia guna kami ni sebagai apa ni, sebagai menggambarkan dia. Kami sudah makan. Nak katanya dia makan, bukan nak kata kami ramai makan. Macam-macam. Ini dari segi pemahaman, dari segi penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Namun yang dikehendaki di sini, kami di sini adalah lita'zim, adalah untuk membesarkan kekuasaan Allah. Bukan maksud dengan pemahaman bahasa Melayu yang kita faham kami ramai itu dah. Ini cukup bahaya ni tuan-tuan. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Siapa kami di sini? Allah telah menurunkan Al-Quran. Di antaranya Al-Quran ini sebagaimana kita tahu berlaku di bulan Ramadan, yang mana nak menunjukkan Quran itu sendiri mulia, diturunkan diturunkan pada bulan yang mulia, yang dibawa turun melalui perantaraan siapa turun ni, perantaraan malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, dan diturunkan kepada siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ni arti Al-Quran. Jadi Al-Quran ini juga dia nak duduk di kalangan orang-orang yang bersih dari segi hati dia. Dia tak duduk dengan orang-orang yang berkecamuk dengan dosa-dosa. Dia payah. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran, jadi kita tak seronok baca Quran, kita dengar Quran jadi serabut perut, tak tenang. Ada poin tu. Ada penyakit dalam hati kita pasal apa? Benda-benda ini, benda-benda dosa inilah yang menghalang daripada kita nak dengar perkara-perkara baik ni. Kalau kita dosa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersih, Al-Quran pun senang masuk, Al-Quran pun senang lekat dengan kita, kita pun rajin baca Al-Quran. Apabila kita hidup dengan Al-Quran, maka kita jadi ahlul Quran, maka insya-Allah kehidupan kita akan dipandu, akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tu. Ada setengah orang dia apa Quran payah nak ingat. Payah nak ingat. Pasal apa tu? Ada sebab. Di antara sebabnya ada dosa-dosa yang hijab. Benda yang mulia, benda yang baik ni nak duduk dalam bekas yang baik, tuan-tuan. Mutiara. Mutiara yang original lah. Dia duduk mana? Dasar laut. Dasar laut pun tengok laut tu mana payah nak dapat tu, harga dia mahal, tuan-tuan. 20,000 kat juta pun ada. Pasal apa? Nak dapat mutiara tu payah. Lepas tu kena selam, duduk dan cekerang pula. Hak murah tu ada lah. Kedai RM5, RM6 sultan. Ni kita yang original punya mutiara. Nak cerita benda yang baik ni, dia akan duduk dalam bekas yang baik. Begitulah kita dengan ilmu, pemahaman kita nak baca Quran. Payah ingat Quran pasal apa? Nak ingat zikir pun payah. Ya Allah. Pasal apa ni? Lagu senang pula nak ingat. Benda-benda hak tidak bermanfaat. Ingat cepat. Cerita drama apa semua ingat. Kita tanya siapa pelakon, ingat. Allahu Akbar. Tapi kalau kita tanya ni, hadis ni cerita apa? Dalam surah ni cerita apa? Tak ingat. Ada masalah, tuan-tuan. Masalah. Tu. Ini masalah ni kita kena cuci. InsyaAllah apabila benda ni cuci, benda ni bersih, ilmu akan mudah masuk. InsyaAllah. Al-ilmu nurun, an-nur la yahdi lil-'asih.
Tu dia tu. Baik. Astagfirullahalazim. Baik. Kami telah menurunkan Al-Quran. Kerana pada malam dikatakan Al-Quran itu diturun dari banyak bahasa dari lauhun mahfuzun. Terutama. Kemudian diturun ke langit dunia sekaligus yang dinamakan Baitul Izzah. Ini proses-proses penurunan Al-Quran. Saya yakin tuan-tuan pun dah baca dah dengar dah sebelum ni orang dikupas perbahasan. Bagus musim PKP ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak mengaji mudah. Ustaz buat live dan sebagainya. Oh bagus. Ilmu kadang-kadang ni ilmu kena mengaji. Kena dengar ustaz ni cerita. Walaupun ayat sama tapi perbahasan. Ni nak menunjukkan bahawa ilmu Allah Ta'ala ni luas. Tu sifat orang mengaji. Makin mengaji makin tak tahu. Makin mengaji. Oh ada apa tak tahu. Ada. Tu sebab kita nak duduk lazim tazkirah. Ingat-ingati duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan memberi peringatan untuk kita. Baik. Wa ma adra dan ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apa? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Apakah malamnya kemuliaan itu? Malam al-qadr. Iaitu malam yang menunjukkan betapa penting dan agungnya Lailatul Qadr tersebut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tanya, tahukah engkau ya Muhammad apakah Lailatul Qadr ataupun malam kemuliaan itu dan apakah kelebihannya? Allah Subhanahu Wa Taala pertanyaan nak menunjukkan bahawa benda tu penting dan agung besarnya. Ni pun kena fahamnya. Bukan pertanyaan tu kita kata Allah Taala tak tahu. Tak, bukan. Nak menunjukkan bahawa benda tu penting. Penting. Tu kadang-kadang ada soalan-soalan tu kita kadang-kadang kita tanya. Ada orang yang soalan kita tu kita tanya, kita tak tahu sungguh. Tak apa. Tak tahu sungguh. Ada orang dia tanya tu pasal apa? Pasal nak test. Nak test. Ustaz test ilmu tok guru ni tak baik. Yang ni sifat yang tak baik. Ada yang pertanyaan kita itu walaupun kita tahu tapi dengan pertanyaan kita ada di kalangan orang yang mendengar ni orang yang tak tahu. Mudah-mudahan jadi manfaat. Jadi manfaat. Jadi dalam kita nak bertanya tu dan kita beradab dengan guru, tanyalah kepada soalan-soalan yang betul-betul kita nak nak kepada jawapan dan pencerahannya. Jangan kita dengan niat untuk test, nak uji ilmu untuk guru, untuk ilmu ustaz tu banyak mana tak, jangan. Ni sifat yang tidak baik. Dan kita sebagai seorang adab dengan guru, talib dengan muallim, pelajar dengan guru. Yang ni kena jaga. Orang ni macam-macam tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iaitu malam ini, malam kemuliaan itu lebih daripada 1000 bulan. Dinyatakan dalam Al-Quran ni. Dalam surah ni. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang mana penuh malam kemuliaan itu, yang dimaksudkan dengan malam kemuliaan itu apa? Tadi Allah Subhanahu ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, sebab kalau baca Quran ni dengan menghayati ada soal jawabnya macam kita bersembang dengan dijawab. Ni indahnya bahasa dalam Al-Quran ni. Iaitu malam kemuliaan itu lebih daripada 1000 bulan. Tu hebat malam Al-Qadr ni. Yang ni kalau nak berbincang di sini ada 3 kelebihan daripada ayat ni, ada 3 kelebihan malam Al-Qadr. Bermula dengan ayat apa ni? Yang ketiga ni kelebihan pertamanya apa? Dia mempunyai kelebihan dari 1000 bulan. Kelebihan daripada 1000 bulan. Dari segi mana? Kan dari segi bilangan, tapi dari segi fadilah dia.
Fadilah dia. Lantaran pada malam itulah dikhaskan turunnya kitab suci Al-Quran yang mulia. Ni. Baik. Kata para mufassirin yang mutafsirkan surah ini. Mengerjakan amal soleh pada Lailatul Qadar pahalanya lebih banyak jika dibandingkan dengan malam lain. Dimaksudkan dengan Al-Qadar ini apabila kita mengerjakan amal soleh di dalam bulan Ramadan, dalam malam Al-Qadar ini kena bertepatan dengan Al-Qadar ini, maka kita akan dapat apa? Lebih banyak pahala berbanding dengan malam-malam lain. Itu kata istimewa hebat ya. Dengan mana? Dengan lebih selama diumpamakan kita lebih dari amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan. Yakni 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan. Segi kelebihan. Hebat. Al-Qadar. Jadi kita nak supaya dapat Al-Qadar ini, siapa yang dapat Al-Qadar ini, kita buat semayang. Contoh kita semayang. Kita semayang. Tapi semayang pada Al-Qadar ini seperti mana dapat 1000 bulan kita semayang. Tapi kita kena ingat juga tuan-tuan. Jangan pula malam ni Ramadan tahun ni dah dapat Al-Qadar, lepas daripada Ramadan dia pun tak semayang. Tak semayang. Dia tanya masa apa ni tak semayang dah. Lepas bulan Ramadan tak semayang dah. Dia kata tak semayang apa lagi Ustaz? Dia kata kita dah dapat Al-Qadar 83 tahun 4 bulan. Umur kita berapa? Berapa? Dia Ustaz dia kata kadang-kadang 50 lebih. Dia tak boleh buat lagu tu. Tak boleh faham lagu tu. Walaupun kita dapat Al-Qadar tahun ini, kita kena ingat kita nak hidup akhirat ni tuan-tuan. Tak tahu berapa, tak ada sudah. Tu nak memerlukan pada amalan yang banyak ni. Amalan yang banyak ni. Tu sebab kita hebat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini Allah Ta'ala bagi kelebihannya apa? Walaupun umat Nabi Muhammad ini umurnya disingkatkan berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Di antaranya umur Nabi Muhammad, umur peringkat umat Nabi Muhammad ni apa? Yang tahu 60 hingga 63 hingga 70. Itu dia di antaranya. Ada yang nak umur lebih lagi tu, tu bonus lah tu, bonus untuk dia. Bonus untuk dia. Jadi itu jika dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Muhammad SAW, dia katakan apa? Hidup sampai 1000 tahun. 1000 tahun. Umur 70 tahun barangkali boleh nak baru nak akhir balik. Kita umur 70 tahun kadang-kadang tak apa nak ingat dah. Ada setengah tu. Ada setengah. Jadi dari segi amalan, Allah, Masya Allah. Tengok macam ni. Tadi dapat Lailatul Qadar, Allah Ta'ala sedia untuk umat Nabi Muhammad apa? 83 tahun 4 bulan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Kalau setiap kali Ramadan kita dapat Al-Qadar ni, setiap kali kita ni dapat Al-Qadar itu dengan kita bergiatkan sungguh beramal. Agak banyak dah. InsyaAllah. InsyaAllah banyak tuan-tuan. Jadi jangan kita sia-siakan Al-Qadar. Baik. Adalah diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW telah diingatkan tentang adanya seorang lelaki daripada kaum Bani Israel. Ni kisah. Kisah yang dinakalkan, yang diriwayatkan oleh Atta ini. Dia kata apa? Daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW telah diingatkan, telah diceritakan tentang adanya seorang lelaki daripada kaum Bani Israel. Ceritanya. Orang Bani Israel ini memikul senjata di bahunya untuk memerangi musuh pada jalan Allah selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Orang Israel pikul senjata memerangi musuh pada jalan Allah. Fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah 1000 tahun. Rasulullah SAW merasa kagum dengan orang Bani Israel. Di atas perjuangan lelaki tersebut. Sekomahnya dia ni berjuang 1000 tahun ni tuan-tuan. Lawan. Lawan musuh-musuh Allah.
Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ingin peluang itu diberikan kepada umatnya. Nabi pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Dia Allahu akbar. Kasihnya, sayangnya Nabi kat kita ni. Banyak Nabi yang ingat untuk umat, untuk umat, untuk umat. Allahu akbar. Bukan untuk diri, bukan untuk peribadi Nabi. Dah, untuk umat. Untuk umat. Banyak hadis-hadis yang diceritakan bagaimana umat aku, bagaimana umat. Tak tanya keadaan umat. Apa ni? Ni Nabi SAW dengar cerita seorang Bani Israel ni, hebat dia segi perjuangan dia memerangi musuh-musuh Allah ini di jalan Allah. Dia berperang di jalan Allah 1000 bulan. 1000 bulan. Bagi nak rasa kagum. Nabi rasa kagum dan Nabi pun nak supaya benda ni juga berlaku kepada umatnya. Dapat orang faham, tahu dah umur umat ni pendek singkat-singkat semua. Jadi Nabi teringin nak kelebihan ni. Maka Nabi SAW seraya berdoa dengan maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku. Engkau telah menjadikan umatku ini umur terlalu pendek dan amalannya pula terlalu sedikit. Nabi mengadu kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun doa Nabi, tuan-tuan. Rayuan kekasih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan. Allah Taala tak akan sia-sia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malam kemuliaan, iaitu dipanggil Lailatul Qadar. Ni dipanggil Lailatul Qadar. Jadi kita tahu jarus-jarus cerita ni Lailatul Qadar ini. Ni ada orang duk sebut pandai sebut Lailatul Qadar itu. Apa ni? Faham Lailatul Qadar ni apa? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan? Apa kelebihannya? Kemudian mulia sangat orang duk sebut Lailatul Qadar itu. Apa? Kita cuba menyingkap. Kita cuba mengaji, mendalami. Mudah-mudahan terbit dalam hati kita sayangnya dengan Al-Qadar ini dengan sebab kita kenal Al-Qadar. Dengan bertitah maksudnya apa? Dia lah lebih baik daripada 1000 bulan di mana orang Israel itu mengangkat senjata selama itu. Maksudnya apa? Bagimu dan bagi umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan ibadah dan juga amal-amal salih pada Lailatul Qadar ini lebih baik dari jihad yang telah dilakukan oleh orang Israel. Dengar tadi ni, yang berjihad pada 1000 bulan tadi. Allahu akbar. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita ni, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi peluang tu ada depan mata kita. Jangan sia-siakan peluang ini. Jangan sia-siakan peluang ini. Baik. Jadi kita buat amal soleh dalam bulan Ramadan. Pada malam Al-Qadar ini. Khususnya dalam bulan Ramadan. Al-Qadar ini ada dalam Ramadan, insya-Allah. Baik. Allahu akbar. Banyak hadis-hadis yang menyebut di antaranya berkaitan dengan Al-Qadar ini. Bagaimana dalam hadis baginda yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa bangun mengerjakan ibadah pada malam Al-Qadar ini dengan keadaannya beriman. Keadaannya beriman dan mengharapkan pahalanya, nescaya diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kita ni banyak, tuan-tuan. Banyak. Jangan kita rasa kita ni orang tak dosa. Pernah teringat saya pada satu peristiwa dalam diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Cerita ni berlaku di antara, kalau tak silap saya, berlaku di antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi cerita, Nabi kata apa? Wahai Siti Aisyah, di antaranya apa? Wahai Aisyah, aku ni mendoakan kepada kamu ni supaya diampunkan oleh Allah Ta'ala ni dosa
hak lalu, hak sebelum, hak sembunyi, hak timbul, hak terlintas, hak apa, semua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Setelah mendengar tu, bagaimana perasaan Sayyidatina Aisyah ni, tuan-tuan? Dia dengar Nabi doa tu. Sedangkan dia tahu bahawa ni doa Nabi ni Allah Taala tak akan tolak. Doa yang didoakan oleh kekasih Allah. Bagaimana penerimaan Sayyidatina Aisyah ni melompat kata seronok. Seronok. Seronok, lompat seronok. Sehingga Nabi kata, adakah kamu seronok dengan doa ni? Wahai Aisyah. Mana tak seronok, dosa-dosa diampunkan. Jaminan daripada Nabi SAW, tuan-tuan. Ni. Dosa hak berlaku, hak sengaja, hak tidak sengaja, hak apa, hak dulu, hak lama, hak ni. Semua Nabi doa supaya diampunkan dosa. Maka Nabi kata, Aisyah, lompat dia, seronok. Maka Nabi SAW bersabda kata, Nabi kata apa? Wahai Aisyah, dia kata, kalau kamu nak tahu, dia kata, kalau kamu nak tahu doa yang aku baca kat kamu ni, aku sentiasa tiap-tiap malam aku doakan untuk umat-umatku. Allahu Akbar. Sayangnya Nabi kat kita, tuan-tuan. Didoa supaya diampunkan dosa dia kita. Tunggu kita kalau kita nak gagah nak pergi buat dosa juga. Allahu Akbar. Dosa ni tetap kita kena. Namun dalam keadaan jangan kita kena dosa tanpa kita bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala terang kita nak buat dosa, buat. Tapi Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan soal pasal apa ada umat manusia yang buat dosa tapi tak mau bertaubat kepada Allah. Jadi kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan ni kita ambil istifadah kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan keluarnya kita dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita beriman. Baik. Para ulama telah bertelingkah pendapat bilakah berlakunya Lailatul Qadar ni. Bila? Ni. Dalam masa ni insya-Allah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Al-Qadar ini berpindah-pindah dari satu malam pada satu tahun. Berpindah-pindah. Ada pendapat yang kata dulu. Kepada satu malam pada tahun yang lain. Begitulah berlaku pada tiap-tiap tahun. Mana kata boboh. Bukan tetap. Okey, itu pendapat yang pertama. Baik. Namun kita nak tengoknya pandangan ulama berkaitan dengan Al-Qadar ini mengikut jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahawa apa? Ramai ulama yang berjumhur bersepakat mengatakan bahawa Al-Qadar ini berlaku pada bulan Ramadan. Berlaku pada bulan Ramadan. Ni yang terturah. Ni ittifaq. Bulan lain, bulan Syawal tak ada Lailatul Qadar. Bulan Zulqa'dah tak ada Lailatul Qadar. Tak ada. Baik. Jadi bulan ini berlakunya Lailatul Qadar ini bulan Ramadan. Ittifaq. Jumhur ulama. Tapi mereka masih lagi bertelingkah. Ada yang mengatakan bahawa bertelingkah tentang apa? Tentang bila ni. Dalam bulan Ramadan confirm dah. Tapi bila? Bila masa tu pula. Baik. Ada yang mengatakan bahawa berlakunya di permulaan malam bulan Ramadan. Malam permulaan bulan Ramadan. Sebab ada ulama yang kata apa? Burulah Lailatul Qadar ini start daripada 1 Ramadan. Ada yang berpendapat sebegitu. Baik. Yang kedua ada yang berpendapat bahawa berlakunya Lailatul Qadar ini pada malam ke-17 Ramadan. Pada malam ke-17 Ramadan. Yakni menjelang subuh. Menjelang waktu subuh. Sepenuh diambil kuatnya mengatakan berlaku pada 17 Ramadan ni pasal apa? Bersempena dengan ambil peristiwa berlakunya perang Badar Kubra. Yang mana kita tengok dalam peperangan Badar Kubra ini tentera-tenteranya dibantu oleh para malaikat. Oleh para malaikat. Itu pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan begitu. Baik. Namun kebanyakan para ulama yang mengatakan bahawa
Lailatul Qadar ini berada di dalam 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ada yang kata berlaku dalam 10 jumhur para ulama ramai yang kata berlakunya 10 hari yang dalam 10 hari yang terakhir ini. Bagaimana dikuatkan dalam hubungan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Taharru taharru lailatul qadri fil witri min al-ashril awakhiri min Ramadan. Tuntutlah Ramadan. Carilah Ramadan, carilah Lailatul Qadar ini, tuntutlah Lailatul Qadar ini pada malam yang ganjil dari 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Maka mengambil dan istifadah ataupun maksud daripada hadis ini, sebab tu ada ulama ni. Ulama ni tuan-tuan, dia sampai ada yang Allah Taala bagi ilmu pada boleh kira malam ni kalau Ramadan ini jatuh pada hari ini, Lailatul Qadarnya berlaku bila. Tu ulama, ilmu yang Allah Taala bagi. Pada seseorang tu, dia boleh kaji, buat satu kajian tu. Nak ceritanya ulama ni dia nak benda tu, apabila dia minat tu ada, dia akan kaji. Orang minat mancing, tuan-tuan. Orang minat mancing. Dia akan cari kaedah nak mancing lagu mana, rod dia tu nak pakai hak jenis mana, mata kail dia hak lagu mana. Semua tu kena mengaji. Kalau kita tidak ada ilmu bab memancing ni, kalau kita pergi mancing lagu mana? Dapat apa? Orang dapat ikan besar, sebab dia ada ilmu dia lagu mana, cara dia nak baling lagu mana, nak kedudukan dia, angin dia lagu mana, dapat ikan banyak. Dia kajian dia. Dia duk kaji pasal dia minat. Saya minat. Ni begitulah. Al-Qadar ini, ulama-ulama dia ada, dia bersungguh-sungguh dia cari tu, nak bagi pedoman dekat kita ni. Dekat kita jenis malam-malam nak mengaji. Bagi panduan-panduan ini supaya kita rebut peluang-peluang ini. Rebut peluang-peluang ini. Jadi tak salah. Itu dari segi dengan ilmu yang dia ada, dikeluarkan, dikupaskan daripada hadis-hadis Nabi, daripada Quran. Dia buat satu formula dan sebagainya. Itu ada kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi kepada ulama tersebut. Tak ada masalah. Jadi kita ni, kita cari. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah berlakunya dengan berlakunya di malam yang 10 dia hari yang terakhir. Jadi kita mengambil pengajaran itu, maka kita ni tuan-tuan berada di 10 malam yang terakhir. Ni kita ni mula ni 10 malam nak check in ni. Jangan pula kita ahli ibadah memburu Lailatul Qadar. Jangan sampai kita pula memburu Lailatul Qadar. Ni Qadar pun tak apa nak boleh pergi. Hanya pergi ramai. Tahun ni baju raya pun tak apa nak ni sangat. Tapi baju raya beli lah juga. Jahit lah juga. Sambut raya online. Boleh. Buat live hari raya. Boleh. Nak buat ke mana. Tempoh dah kita ujian. Mana-mana. PKPB. Baik. Baik tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ayatnya diturunkan mereka daripada ayat itu. Ayat malam 1000 bulan. Lebih baik pada 1000 bulan. Tahun ni dapat, mudah-mudahan Ramadan kali ni dapat. Ramadan tahun depan kalau Allah Taala bagi lagi panjang umur kita dapat lagi. Tuan-tuan tambah dia bagi. Kalau nak tambah, kalau tak mau tambah pun tak apa. Serah kepada Allah. Tugas kita buru Ramadan, buru Lailatul Qadar ini, cari ke rezeki kita. Kalau kita mencari Lailatul Qadar, insya-Allah Allah Taala akan bagi kepada kita insya-Allah. Yang mana? Ayat yang ke Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu juga turunnya para malaikat. Para malaikat dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampailah terbit daripada fajar. Bilakah bermulanya Lailatul Qadar ini tuan-tuan? Ada ulama dia bagi panduan kepada kita. Bermula waktu maghrib.
Waktu maghrib. Bagaimana kita nak mengisi malam Al-Qadar ini? Di antaranya, yang ni yang paling utama, sembahyang maghrib berjamaah. Sembahyang maghrib berjamaah. Lepas tu baca Quran. Ni dapat ni. Kalau kita malam tu, kebetulan Al-Qadar malam tu, sembahyang maghrib kita berjamaah, 1000 bulan. 1000 bulan. Baca Quran kita, 1000 bulan. Apa hari? Sembahyang isyak, yang ni yang dia, berjamaah. Berjamaah. Kemudian sembahyang sunat tarawih, apa sembahyang sunat sekalipun, apa bacaan kita, zikir kita, wirid kita, sembahyang tempoh itu sehingga mana? Sehingga fajar. Sehingga fajar. Tak mau tidur pun tak apa, nak tidur, terpulang kepada kita. Rezeki kita masing-masing, kesungguhan kita, bagaimana kita nak, insya-Allah. Allah Ta'ala akan bantu insya-Allah. Itu kita pula sungguh. Lepas tu jangan sia-siakan Al-Qadar ini. Jangan pula tak sembahyang maghrib, tak berjemaah. Rugilah walaupun kita sembahyang, tapi tak berjemaah. Rugi tuan-tuan. Jangan 1000 bulan ni, pahala macam 1000 bulan kita buat. Tu hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur pendek, tapi dari segi amalan mengatasi, boleh kita setanding dengan umat-umat yang terdahulu. Hebat kita. Baik. Yang kedua, yang keturunnya, untuk kita persiap amalan-amalan yang kita boleh buat supaya Al-Qadar ini juga apa? Banyakkan kita baca doa apa? Ni doa ni kenapa? Sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita seorang, kalau kita nak baca ramalan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca bagi perbanyak ni. Banyak doa ni. Kita minta apa? Maksud dia apa? Allahumma innaka, ya Allah ya Tuhanku. Sesungguhnya innaka afuwun, Tuhan yang maha pengampun, lagi maha pemurah, suka memberi keampunan, tuhibbul afwa. Allah Ta'ala ni suka bagi pengampunan, tuan-tuan. Dia tunggu kita minta, dia ampun. Kita minta, diampunkan insya-Allah. Tu pemurahnya Allah Ta'ala ni. Jadi tunggu kita nak minta ampun kepada dengan Allah. Jadi perbanyakkan kita baca doa ni. Sikit kan. Tak boleh nak baca aku Arab, dah baca aku Melayu lah. Ya Allah Ta'ala, ampunlah dosaku. Engkau lah yang maha pengampun, yang maha pemurah ini, yang suka memberikan keampunan ini, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan-kesalahanku, ya Allah. Minta ampun, tuan-tuan. Ni doa ni. Doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW, supaya kita banyak baca Al-Qadar dalam malam Al-Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati dan meridai kita dunia dan juga akhirat, tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita cari Al-Qadar ini, sama-sama kita buat amal ibadah pada malam Al-Qadar ini melebihi malam-malam yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Tambah kita sekarang ni duduk banyak masa, kita duduk di rumah dan sebagainya. Kebetulan Allah Ta'ala akan bagi rasa. Ada dikatakan orang yang hebat ini, orang yang rapat dengan Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi rasa, malam ni berlakulah Al-Qadar, maka dia buat persiapan. Ada perbahasan macam kita nak mati, ada orang yang boleh tahu awal, signa-signa awal tu dia kena pasti. Dia tahu dia nak mati bila. Dia ada. Ada yang orang kita tak tahu. Kita tak tahu kita nak mati duk seronok-seronok, tiba-tiba mati. Ada. Mati mengejut dan sebagainya. Jadi ni terpulang kepada anugerah yang Allah Taala bagi. Baik. Satu persoalannya apa? Pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita dengar rahsia tarikh Al-Qadar ini. Rahsia. Tak apa betul. Tak kata malam 17 ke, tak kata malam ni ke. Tak tetap. Pasal apa? Pasal rahsianya, hikmahnya apa? Allah Ta'ala nak suruh kita berusaha. Samalah dengan mati kita tak tahu bila mati. Maka sepanjang tempoh penghidupan kita kena hidup berhati-hati. Berhati-hati. Sebab kita rasa kita akan mati. Jadi dengan tempoh kita duk cari, kita duk berhati-hati dengan kiamat. Kita tak tahu kiamat. Tak tahu kiamat.
Allah Ta'ala rahsiakan tarikh kiamat. Pasal apa? Nak suruh kita usaha. Dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari kita usaha, buat amal-amal soleh, amal. Sementara peluang masih ada. Betul dengan malam Al-Qadar ini Allah Ta'ala rahsia. Kalau Allah Ta'ala buka kata Al-Qadar ini tetap malam 17 berlaku. Malam 17 lah kita rajin. Malam lain, kita buat apa? Jadi tak kita nak malam-malam lain kita dah buat dah, dapat kita rasa tenang. Malam Al-Qadar ni tuan-tuan, tenang. Tu di antara perasaan. Kita rasa tenang sungguh malam tu, tak tahu tadi nak abang kau tenang sungguh. Jiwa kita tenang, suasananya dengan emosi kita, fikiran kita rasa tenang. Jangan lepaskan peluang tu tuan-tuan. Kalau ada perasaan begitu, biar amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan meridai kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Siri ini panjang sikit tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini boleh memberi manfaat untuk diri saya khususnya dan untuk diri tuan-tuan yang sudi untuk mendengarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kasih sayang kita nak dengar tazkirah dan sebagainya ini akan menjadi penyebab untuk kita dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penyebab untuk memudahkan laluan kita untuk kita meniti di atas titian siratal mustaqim nanti insya-Allah. Selamat menjalani ibadah di malam-malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita, merezekikan kepada kita dengan Al-Qadar ini. Al-Qadar pada tahun ini insya-Allah wa biiznillah. Saya mohon maaf kira ada terkasar bahasa, ada apa-apa perkataan, ayat-ayat yang mengguris mana-mana perasaan, mana-mana jiwa, saya mohon maaf, mohon ampun. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Allah memohon keampunan daripadamu ya Allah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, sama ada kesalahan-kesalahan kami secara sengaja, secara tidak sengaja, secara sembunyi, secara terang-terangan ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat keberkatan bulan Ramadan pada kali ini ya Allah, Engkau pun mudahkanlah segala amal ibadah kami. Engkau pun mudahkan segala urusan dalam kami nak melakukan amal-amal ibadah kepadamu ya Allah. Campurkanlah dalam hati kami semangat untuk kami melakukan amal-amal ibadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan segala amal yang kami lakukan ini akan menjadi penyebab keringanan untuk kami menjalani kehidupan kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami sepanjang kami berada di atas dunia yang fana ini ya Allah. Bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada kami segala bala bencana, daripada segala kekusutan fikiran kami yang boleh menyebabkan ketenangan kami terganggu ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada kami hidup di dunia ini dan untuk menuju ke akhirat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.